Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat yang ke-258, muka surat 43. Marilah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Kita habiskan dulu yang ni. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kau jadikanlah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayat kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alam tara, ayat 158. Alam tara, ini satu persoalan. Alam, tidakkah engkau perhatikan? Tara ni perhatikan. Tara ni rujuk pada Nabi.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidakkah engkau perhati kepada apa? Ilal ladzi, perhati kepada seorang yang hajja Ibrahim, dia berhujjah. Hajjah ni bukan haji, hajjah ni berhujjah. Fi'il, perbuatan. Hajjah, dia telah berhujjah Ibrahim akan Nabi Ibrahim. Makna dia berhujjah terhadap Nabi Ibrahim. Tentang apa? Fi rabbihi, pada Tuhannya. Fi rabbihi, pada kekuasaannya. Rabb ni makna kekuasaan. Jadi Rabb ni kita boleh terjemah Tuhannya atau kekuasaan. Kuasa Allah, kuasa dia. Dia nak cuba tunjuk kuasa. Dia berhujah dengan Nabi, kalau Allah boleh hidup, aku boleh hidup juga. Allah boleh mati, aku boleh mati juga. Dia bawa satu kata nak tunjuk satu kekuasaan dia. An atahullahul mulk, bahawa ataupun kerana an tu atahullah, Allah menganugerahkan. Atahu ni makna Allah anugerahkan hu tu kepada orang tersebut, orang yang berhujah tu. Siapa yang menganugerahkan kepada orang itu? Allah. Apa yang dia dapat? Al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Dia kata kalau Allah boleh hidup, aku boleh hidup juga. Ni Namrud lah ni. Ada zaman Nabi Ibrahim. Lalu hujah dia, Nabi kata gini, Nabi Ibrahim kata, idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim memberitahu ni makna mengajar dia, ataupun dalam ini dia kata Ibrahim memberi satu dalil kekuasaan Allah. Qala Ibrahim memberi satu dalil kekuasaan Allah. Kata Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbi asalnya gitu. Rabbi, Tuhanku. Kalau nak wasai ni Rabbiyah, kan? Asalnya Rabbi, Tuhanku Allah. Alladhi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Yang berkuasa tu, yang diberi kuasa itu pun dia macam cabarlah Ibrahim. Kalau Allah boleh hidup, aku pun boleh hidup dan boleh mati juga. Apa kata dia? Qala, orang yang berhujah tu berkata, dia jawab kepada Ibrahim, ana uhyi wa umit, aku pun boleh hidup dan boleh mati. Yang beri kuasanya Allah, tapi dia cabar Allah. Subhanallah. Mungkin dia tak cabar Allah, dia cabar Nabi Ibrahim. Makna Allah boleh hidup, Allah boleh mati. Dengan kuasa aku boleh hidup, boleh mati juga. Jadi dia pun ambil dua orang, seorang daripada penjara katanya, dua orang, seorang dia bunuh, seorang dia biarkan. Itu cara dia hidup, kan? Ini perangai Namrud lah. Namrud ni raja yang bakar Nabi Ibrahim zaman itulah. Ni dia berhujah. Okey, Nabi Ibrahim tak kata apalah, sebab dia boleh, dia bunuh orang ni, dia biarkan hidup. Dia kata itulah boleh menghidup, boleh memati pada dia, pada Allah. Sepatan tubuh je Allah boleh hidup, boleh mati. Itu punya dia punya hujah yang kita nampak pun dia tak mampu, tapi kerana dia ada kuasa, dia guna dengan cara tu. Ada kuasa dia guna, walaupun salah pun dia guna. Kita tak naklah kita ada kuasa, cara kita salah pun kita rasa kita boleh. Mudah-mudah dia matikan, dia bunuh orang ni, dia biarkan seorang lagi, kesian yang ni. Tapi itulah cara dia nak hidup, cara nak mati pada pandangan dia. Okey, tak apalah, Ibrahim kata, kalau kamu rasa itu cara kamu boleh hidup mati, ada satu lagi boleh buat tak? Apa dia? Qala Ibrahim pun bagi satu lagi kekuasaan Allah supaya dia boleh jawab.
fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Wahai Namrud, tersebutlah nama dia terus, Namrud. Fa inna Allah, kalau itu kamu boleh hidup boleh mati. Satu lagi, sesungguhnya Allah ya'ti bisyamsi. Ya'ti dengan makna yusyrik, dia terbitkan. Ya'ti dengan makna Allah keluarkan. Bisyamsi, matahari, minal masyriq, daripada timur. Okey, sekarang ni kalau kamu mampu, macam Allah mampu, fa'ti, bawa matahari daripada timur tu biar naik daripada barat. Boleh jawab tak? Kata Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Engkau naikkan matahari, bawa matahari itu minal maghrib, daripada barat. Maghrib ni barat. Lawan dia syarq, masyriq, timur. Timur dan barat, makna matahari itu naik ke timur, membawa ke barat. Boleh buat tak dia agak-agak? Tadi dia ambil dua orang, dia bunuh seorang, dia hidup seorang. Itu dia kata dia boleh hidup boleh mati. Tak apalah, walaupun tak nampak cerdik sangat, tapi tak apalah kalau itu hujah kamu. Matahari ni macam mana? Apa yang berlaku? Fabuhital ladzi kafar. Buhita dengan makna dia terjemah di sini menggelabah. Maknanya tak ada jawapan lah. Bukan dia yang menghidup. Dia tak mampu menghidup dan mati. Yang Allah buat itu tak sama. Fabuhital ladzi, buhita tu di apa ni, dia terasa tercabar lah. Siapa yang buhita tu? Bahata Allah. Asalnya bahata Allahul ladzi kafar. Allah, orang kata lemahkan terus orang yang kufur tadi tu. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalimi. Ayat lain tu. Itu maknanya dia berhujah dengan Nabi Ibrahim. Pertama, bolehlah dia tunjuk dari sudut kematian tu, walaupun tidak tepat. Tidak tepat dia bunuh seorang, hidup seorang, bukan macam tu. Dan bila diminta matahari dibawa ke barat, dia naik ke barat, dia buhit, dia memang lemah, dan terasa tercabar. Cabaran itu dia kalah lah. Sebenarnya hakikatnya apa? Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Apa maksud ayat ni? Kalau kita tengok biasa, Allah itu kita terjemah. La yahdi, dia tak tunjuk hidayah. Al-qauma, akan kaum yang macam mana? Al-zalimin. Kaum itu kaum yang zalim. Sifat kaum tu. Di sini ada dua perkara yang kita boleh faham. Pertama sekali, Namrud yang memimpin kaum itu adalah seorang yang diberi kuasa oleh Allah. Dia zalim. Sebab apa dia zalim? Dia cabar Allah. Dia tunjuk kuasa. Tapi bila dia sampai ke satu tahap berubahkan ciptaan Allah, dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Lalu dia rasa buhita. Di apa ni? Apa ni kita panggil? Tercabarlah. Tercabar. Sebenarnya gini, kata Allah, kaum yang zalim ni Allah tak akan beri petunjuk kepada dia. Erti petunjuk di sini ialah Allah tak bantu. Allah tak bantu orang yang zalim. Tapi orang Islam kalau berjuang, dia jaga agama Allah, Nabi Ibrahim jaga agama Allah, Allah bantu. Kalau terdesak macam ni, Allah bantu. Contoh, Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Kan? Apa jadi pada Nabi Ibrahim? Tak mati pun. Mana Allah bantu sebab dia bantu agama Allah. Maknanya Allah beri hidayah kepada Ibrahim dengan menyejukkan api itu sendiri. Kita boleh ambil ilmu di sini bahawa selagi mana kita jaga agama Allah, kita berada dalam bantuan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak selamat kita di dunia ni pun akan selamat di akhirat. Orang yang kufur, ingkar, cabar Allah, kalau dia selamat di dunia, akhirat tak selamat. Jadi kita kena
orang kata memilihlah dalam isu begini, pilih nak selamat hidup lama dalam keadaan aman ataupun hidup sekejap ni esok susah. Itu kena berhati-hatilah dalam kita bila ada kuasa, kita nak guna kuasa kita di tempat-tempat yang orang kata tak kena hukum Allah kita cabar. Jangan, bahaya. Sebab dia hidayat ni bila kita cabar saja hukum Allah, Allah tarik hidayat. Tak nampak bahawa kita tu salah, kita rasa kita betul. Ini bahaya, kan? Banyak ayat-ayat begitu. Baik, ini satu contoh umat yang Allah tak suka, iaitu Namrud. Sifat dia, Allah beri kuasa kat dia. Kuasa di sini sebut al-mulk. Yang kuasa dia pun Allah, an atahullah al-mulk. Allah yang menganugerahkan kepada Namrud ni kuasa. Tapi dia tak sedar bahawa kuasa yang dia miliki, kerajaan yang miliki itu adalah anugerah Allah. Sama juga tuan-tuan dirahmati Allah, kita tengok ayat ni, Allah tanya kepada Nabi, alam tara, apakah engkau tidak kaji? Tara ni perhati dan kaji secara halusi. Macam mana Namrud itu dihancurkan Allah, macam mana Namrud itu ganggu kekuasaan Allah, cabar Allah, akhirnya dia binasa. Jadi umat kamu, wahai Muhammad, ambillah pelajaran daripada apa yang berlaku ini. Kalau dia cabar Allah, cabar agama Allah, nasib yang sama akan ditempuhi dan berakhir begitu. Itu maksudnya. Dia Quran ni bila dia bawa, maknanya Nabi diminta oleh Allah untuk sampaikan kepada kita tentang peristiwa dahulu yang berlaku pada suatu masa di zaman Nabi Ibrahim. Perkara inilah yang menjadi teladan pada kita supaya kita berhati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sekali-kali kita buat keputusan tanpa rujuk kepada kalam Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan hilang punca. Yang paling takut hilang punca. Kita kalau tahu tiba-tiba tak ikut ilmu yang kita tahu, hilang punca. Ada satu ayat saya nak kongsi dan tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 175. Bahayanya kita bila ada ilmu tapi tak pakai ilmu. Namrud ni dia tahu dah Ibrahim dah cerita tapi tak nak ikut Nabi Ibrahim. Apa jadi? Orang yang diberi ilmu tapi tak pakai. Muka surat 173. Surah Al-A'raf ayat 175. Muka surat 173 ayat 175. Anda nak bawa contoh lah. Contoh macam mana kita ni bila kita ada ilmu tapi tak pakai ilmu, dia akan membawa kepada orang kata penyesalan, kesesatan yang bahaya. Tengok ayat 175, watslu alaihim. Ini pun Allah perintah Nabi supaya baca kepada alaihim tu, kepada masyarakat Nabi masa tu. Masyarakat Nabi masa Nabi itu ialah orang Quraisy dan juga sebahagian daripada Yahudi Nasrani yang ada di Mekah. Wahai Muhammad, bacalah ke atas mereka. Apa? Iaitu satu kisah. Naba' ni kisah. Naba' alladhi atainahu ayatina. Berita ataupun kisah seorang yang kami berikan kepada orang itu ayatina, ilmu boleh memerintah, ilmu boleh buat apa saja, ilmu. Ini seorang ni tak. Apa jadi pada dia? Fansalakha minha,
bila Allah beri ilmu, dia jadi orang alim, fansalakha minha, dia tak pakai ilmu dia. Insalakh ni maknanya dia lepas diri daripada minha, min ayatina. Makna dia tak pakai ayat Allah yang Allah beri itu. Dia tahu, macam Yahudi kan, dia tahu Nabi benar tapi tak terima Nabi. Jadi dia lepas diri minha daripada ayat dia. Orang yang berilmu, bila mana dia tak pakai ilmu dia, orang yang reti Quran, tak ikut Quran, apa jadi? Ayat berikut tu, fa'atba'ahu syaitan, maka dengan sebab dia lepas diri daripada ilmu dia, tak pakai ilmu dia, tidak beramal dengan ilmu dia itu, fa'atba'ahu syaitan, syaitan pun masuk dalam diri dia. Atba'a ni follow, ikut, syaitan ikut dia. Bila syaitan boleh masuk dalam diri seorang yang berilmu, seorang yang faham agama, syaitan buat apa? Fakana minal ghawin, maka syaitan sesak dia, maka dia telah berubah menjadi orang-orang yang sesak bersama syaitan. Maksud saya di sini, satunya berita tentang orang yang ada ilmu dan diberi, orang kata kekuasaan, tapi dia tak guna ilmu yang dia ada tu. Sebaliknya dia guna ikut kehendak hawa nafsu dia. Dalam ayat-ayat berikutlah, maka Allah cabut ilmu dia. Allah cabut ilmu dia, akhirnya syaitan masuk. Bila syaitan masuk, syaitan bila duduk dalam diri orang alim ni, orang alim dia akan ikut hawa nafsu. Kita tak boleh buat apa. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah. Kalau kita ditunjuk hidayah, jangan sekali-kali ilmu yang kita ada tu buat main-main. Nanti tercabut. Fansalakha minha. Gitu. Jadi itu maksud. Cuma tuan-tuan kalau nak baca ayat 175 ni, baca sampai 178. Dia tak boleh baca satu ayat kemudian buat conclusion daripada ayat tersebut. Ayat ni 175 sampai 178 sekurang-kurangnya kena faham secara menyeluruh. Kalau tidak, dia akan jadi macam non-Muslim berdalil dengan Quran. Dia ambil Quran, dia dalil satu ayat, dia kata dia dah ambil hujah Quran. Tak boleh. Sebab Quran ni kadang-kadang satu ayat ni tak boleh faham isu kecuali kena kait dengan ayat sebelum. Itu kita kena faham. Sebab itulah amat-amat penting kita faham secara betul ayat-ayat Allah. Baik, kita kembali semula ke tajuk kita. Ada 5 minit lagi, 6 minit lagi. Kita tengok lagi. Ini isu lain, contoh lain. Ayat 159 panjang ni. Dah. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tuan-tuan ikutlah slow-slow, kita tak baca lagi tadi. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labist? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini satu contoh lain. Tadi contoh Namrud yang berhujah dengan Nabi Ibrahim, bagaimana lemahnya dia sebagai manusia walaupun dia ada kuasa.
Ya, benda-benda yang dia boleh buat depan boleh tapi bila melibatkan ciptaan dia tak boleh buat apa. Itu satu contoh. Jangan ada umat Muhammad ni gitu maksudnya. Contoh yang lain, au kalladhi, alladhi pun sama dengan tadi tu, ataupun au ni maknanya contoh kedua, ataupun seumpama seorang yang marra ala qaryatin, lalu di sebuah qaryah. Qaryah ni negeri. Qaryah ni dia terjemah negeri. Negeri yang macam mana negeri ni ataupun kampung ni. Kalau kita nak terjemah kampung pun boleh lah. Kampung yang besar lah sikit kan. Wahya khawiyatun ala urusya. Itu gelaran kepada kampung yang telah lenyap binasa, ditimpa musibah, penduduk dia mati, dan kampung dia dah jadi peninggalan lah. Kampung tu ditinggalkan, kampung itu dah mati kan, kampung mati gitu. Nah, makna kampung mati ataupun negeri yang mati, yang penduduknya ditinggal ataupun mati, disebut dalam Quran wahya khawiyatun ala urushiha. Jadi orang yang musafir ni bila sampai pada kampung yang mati, yang penduduk dah tak ada ni, dia kata apa? Dia mikir macam mana? Dia mikir, qala anna yuhyi hadhillah. Dia kata, aku duk fikir ni, macam mana Allah boleh hidupkan kampung yang mati ni besok di akhirat. Maknanya bumi ni kalau dibinasakan, macam mana boleh hidup balik ni? Dia duk fikir gitu. Anna ni mana mungkin, dia seolah mempersoalkan, anna ni mana mungkin yuhyi hadhihi, menghidupkan kampung ni, negeri ni, oleh Allah ba'da mautiha, selepas roh runtuh habis ni. Macam mana Allah boleh hidup fikir? Tak mungkin ni. Dia guna kemampuan akal dia. Macam tadilah Namrud tadi guna kemampuan dia, dah lah terdesak tak boleh buat apa. Yang ni pun begitu juga. Cuma Allah kata, Allah buat fa'amatahullah, Allah matikan orang tu. Berapa lama dia mati? Mi'ata'am, 100 tahun. Thumma ba'asa, kemudian dia hidup balik orang yang tadi, yang mempersoalkan tadi. Allah pun tanya dia. Allah tanya, kam labista, berapa lama engkau tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Orang yang ditidurkan, dimati 100 tahun itu, bila dia bangun dia kata, Allah tanya dia, berapa lama kau tidur? Sehari je. Tengok, perasaan kita tak sama dengan kejadian yang berlaku. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tajuk ni kita kena sambung lah. Macam cerita Piramli lah kan, nama kita nak berhabis. Cerita sedap, kita berhenti. Jadi kita mencarilah penjumpa yang akan datang kan, 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada kita, peluang kepada kita untuk kita sentiasa bersama kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tunjuk kita jalan yang benar untuk kita sentiasa diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.